Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Dan jikalau engkau serahkan pekerjaan engkau kepada Allah Ta'ala dan engkau pohonkan akan dia bahawa dipilih bagimu barang yang baik baginya, tiada berdapat engkau melainkan kebajikan dan sebenarnya, dan tiada jatuh melainkan di dalam kebaikan. Kata pengarang kita Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa apabila seseorang itu menyerahkan pekerjaannya kepada Allah, maknanya apabila dia melakukan sesuatu pekerjaan, dia serahkan keputusan akhirnya kepada Allah. Seperti dia bekerja, apabila dia bekerja, dia serahkan rezekinya kepada Allah Ta'ala. Banyak sedikit dia tak rasa, tapi dia serahkan kepada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada dia. Maknanya setelah dia melakukan pekerjaan, dia serah kepada Allah, bukan serah dalam keadaan tak buat benda, tidak. Maka dia ini yang menyerahkan kepada Allah, dia akan menerima apa saja pemberian daripada Allah. Maka seorang itu apabila dia serahkan pekerjaan kepada Allah, kemudian engkau pohonkan akan dia, kemudian lepas kita buat kerja, kita berdoa kepada Allah. Selepas kita buat kerja, kita pun mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah bahawa dipilihkan bagimu barang yang baik. Lalu kita mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita, ataupun keputusan yang baik, perkara yang baik selepas kita bekerja. Ini bagus. Inilah yang dikehendaki oleh Imam Al-Ghazali. Bukan kata kita ini pakai serah begitu tanpa bekerja. Kita nak anak kita jadi baik, kita didik dia baik-baik. Kita didik dia baik-baik, kita ajar dia baca Quran. Kalau ajarlah, saya duk khabar semua, saya dah ajar anak saya. Mana saya tak ada masa nak ajar anak saya baca Quran. Tapi saya serahlah anak saya pergi ke orang lain. Ada seorang ustaz datang, dia tulis kitab bahasa Arab. Kitab bahasa Arab. Anak dia suruh kita. Saya tanya, ayah dia ni pandai bahasa Arab rupanya. Rupanya pandai. Dia kata, saya ni ustaz macam tukang gunting. Rambut orang gunting, rambut dia sendiri suruh orang lain gunting. Kata dia. Jadi dalam keadaan kita ini, kalau kita nak satu-satu perkara baik, memang kita kena usaha. Kita nak anak kita baik, kita usaha. Kita ajar dia baca Quran, kita hantar di sekolah agama dan sebagainya. Tapi selepas itu jangan serah. Apa kita serah anak kita pada ustaz, dia kepala ustaz nak buat apa-apa pun, lalu dia pun serah begitu. Tidak. Kata Imam Ghazali, bila kita serah satu-satu pekerjaan, sama ada kita serah itu dengan arti kata kita buat kerja sendiri, ataupun kita serah kita beri ke orang. Kita ada anak, kita serah anak kita ini, kita serah pada seorang ustaz ke, orang alim ke, ulama, suruh ajar. Dan dalam waktu yang sama kita minta doa dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah anak aku ni anak yang soleh. Jadikanlah anak aku ni anak yang kalau nak jadi orang alim, minta jadi alim. Minta dengan Allah, kerana yang memberi Allah, yang menjayakan itu Allah, bukan ustaz tu. Ustaz tu tidak ada kuasa, tidak mampu memberi manfaat mudarat, hanya Allah Ta'ala. Lalu dikatakan, kalau kamu buat satu pekerjaan, di situ apa mana buat? Kena ada usaha. Selepas ada usaha, serah tu bukan serah lok, orang kan kata lok ni biar, bukan biar gitu. Kemanalah anak saya nak jadi apa, saya dah serah ke anak saya pergi masuk belajar di situ. Serahlah ke mana-mana. Kalau ustaz buat molek lah, ustaz buat molek lah, dia serah macam tu. Tak. Bahkan mohon kepada Allah, pohonkan akan dia. Pohon apa? Dipilih bagimu barang yang baik, agar dipilih yang baik. Mari kita pilih, ya Allah, ya Tuhanku, kita serah pada Allah. Maknanya serah kepada-Mu, ya Allah, agar anak aku jadi macam ni.
maka dipilihkan yang baik, maka baginya tiada berdapat engkau, kamu tidak akan dapat ataupun kamu akan melainkan kebajikan yang dikebaikan. Kamu tidak akan dapat melainkan kebajikan, maknanya kamu akan dapat perkara yang baik. Hubungan dengan Allah jangan putuskan. Hatta walau kita buat maksiat pun, bukan suruh buat maksiat ni, bukan. Ya salah faham. Hatta kita buat maksiat pun kita minta dengan Allah, ya Allah, ampunilah aku tidak mampu meninggalkan maksiat, tolonglah, kita minta. Minta. Lepas tu jangan cari jalan pula. Cuba sedaya upaya. Kamu buat terbuat juga, minta dengan Allah Ta'ala, supaya lama-lama dengan keikhlasan kita, Allah Ta'ala tolong kita. Kita ni jangan cakap lah, kalau kita buat amal ibadat pun jangan rasa kita lah. Sebenarnya kita boleh buat amal ibadat pun pertolongan Allah. Tapi jangan kita sandar pula, saya buat ibadat pertolongan Allah, tapi kalau saya buat siapa Allah Ta'ala juga, jangan. Kita tidak boleh sandarkan kepada perkara buruk. Wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa-apa yang berlaku yang baik itu daripada Allah, apa-apa yang buruk itu kita kena sandarkan pada diri kita. Ini adab kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dikatakan di sini kamu akan dapat kebajikan, dan sebenarnya, dan kamu akan dapat perkara yang baik, yang sebenarnya, yang hak ataupun yang betul. Sebab pilihan kita ni banyak tak betul. Kita serah biar pilihan Allah. Kita pilih anak kita, ataupun kita didik, ataupun kita alurkan macam ni, kadang dapat yang lain. Dia serah pada Allah, serah pada Allah Ta'ala. Dan jangan serah semata-mata kita akan usaha. Apa kita nak? Kita nak anak kita ini jadi hafizah. Contohnya, kalau ada anak perempuan jadi hafizah surah Al-Quran, anak lelaki ada hafiz. Ada orang kata nak jadi imam muda, dah sampai masa dia tua juga. Ya betul. Imam muda tak apalah. Jadi imam lah, sebut imam sudah. Maknanya, jadi bila kita nak alurkan anak kita jadi imam, memang kita suruh ajar dia baca Quran, pandai. Dia pandai baca Quran, kemudian dia hafal Quran. Maknanya kemudian dia pandai kitab. Dan kalau boleh dia pandai bercakap, kerana nanti jadi imam kena baca khutbah. Biar kena ada alur macam ni. Nak jadi imam tiada hari ajak main bola semua. Latih bola. Jadi tak kena. Usaha kita, bila kita pilih, kita nak baik, memang kita pilih kebaikan, maka kita kena usaha kebaikan itu. Bila kita usaha kebaikan itu, mesti ada sandaran, minta dengan Allah. Dan apabila Allah Ta'ala beri berjaya, kita nampak itu Allah Ta'ala punya pemberian. Dia pemberian Allah Ta'ala. Dan tiada jatuh melainkan di dalam kebaikan, dan tak berlaku, tidak jatuh, tidak berlaku melainkan kebaikan apabila serah pada Allah. Ini hubungan kita dengan Allah. Kadang-kadang kita kurang bergantung dengan Allah. Kurang. Tunggu anak sakit baru doa dengan Allah. Biar sembuh. Doa dengan Allah kepada anak kita ni tiada hari. Nak doa ke suami pun dia ada hari. Tapi jangan doa ke orang saja, diri sendiri tabuh. Doa kepada diri sendiri. Doa kepada Allah tiap-tiap hari. Minta dengan Allah. Dan siapa yang banyak berdoa dengan Allah Ta'ala beri kebaikan. Satu kita kena faham, bila kita berdoa ni, yang pertama tak semesti Allah Ta'ala beri. Hatta kita berdoa sendiri, hatta kita berdoa dengan orang alim ke, minta dengan Allah, tak semestinya Allah Ta'ala beri. Kerana Allah Ta'ala tak beri ikut pilihan kita. Jangan salah faham. Kita sudah belajar tauhid dahulu. Telah buat doa muslimah, saya dah beritahu. Kalau kita merasakan bahawa Allah Ta'ala ikut pilihan kita, bermakna kita telah syirik pada sifat ibadat. Allah Ta'ala ikut pilihan kita ke pilihan dia? Pilihan dia. Kita nak beribadat pun ikut pilihan dia juga. Kan dia tentu belaka. Kalau pun kita kata kita semayang aja, nak anak kita macam ni, dia semayang aja, nak anak dia lulus, supaya boleh masuk universiti, lepas tu dapat jadi orang besar. Contoh je. Tapi tak lulus.
Tak duduk rumah makan hidup jadi besar juga. Contohnya maknanya tak lulus. Bila tak lulus, tiba-tiba Allah Ta'ala biar lain, anak dia pun masuk pondok. Contohnya tiba-tiba jadi orang alim, lebih baik lagi. Allah Ta'ala akan pilih ikut pilihan dia. Maknanya kalau itulah berlaku baik, kita sudah usaha. Saya nak anak saya jadi baik. Saya sebut anak ni sebab banyak ibu-ibu di sini. Anak jadi baik. Dan bila kita nak anak kita jadi baik, kita usaha ke arah kebaikan. Yang pertama, kita hantar anak sekolah ke sekolah agama. Maknanya yang kedua, kita galakkan rumah kita ni supaya anak kita ni banyak apa ni, benda-benda agama. Kita je duk tengok TV. Maknanya anak dah ngaji kita marah, anak dah sembahyang kita marah. Maknanya kita suruh dah galakkan agama. Kemudian kita berdoa pada Allah pula. Dah usaha ni, kita dah berdoa lagi, minta pada Allah agar Allah Ta'ala beri anak kita ni anak yang soleh. Mana usaha kebaikan, tiba-tiba tak jadi macam apa yang kita nak. Walau bagaimana pun, usaha sudah usaha, sudah bersungguh-sungguh, tapi Allah Ta'ala tak beri, jadi benda lain. Baik, tiba-tiba anak kita ini, kita nak dia jadi ulama sebagai contoh. Daripada awal lagi, kalau tanya cikgu sekolah, tanya budak-budak sekolah, cita-cita nak jadi apa? Jarang nak jadi ulama. Saya dulu, saya nak bercakap lah. Saya dulu, tanya mak saya, besar-besar dulu nak jadi apa? Nak jadi pemain bola sepak negara. Dulu, ada budak-budak dulu. Tak jadi pun. Sepak bola belok lah. Mana tak masuk, tak masuk gol. Jadi kadang-kadang kita alur dah nak jadi macam ni, tiba-tiba Allah Ta'ala beri. Tapi ingat, kata Imam Ghazali, kalau kita ikut cara agama, usaha ada, kita usaha ke agama tu ada, kemudian kita berdoa kepada Allah tu ada. Kata Imam Ghazali ni, Allah Ta'ala akan beri kebaikan. Allah Ta'ala akan beri. Sama ada beri itu mengikut apa yang kita nak, ataupun beri mengikut apa yang kita tambah. Kita nak lain, dapat lain. Benda tu tak jadi baik juga. Apabila kita lalu jalan yang telah ditunjukkan oleh ulama-ulama dalam hadis dan sebagainya, jalan agama, usaha sudah ada, doa sudah ada, maknanya tiba-tiba dapat kita nak jadi gini, tapi Allah Ta'ala beri yang lain, pasti akan dapat kebaikan juga. Yang paling penting itu agama. Paling penting, kita suruh anak kita hafal Quran, kita latih dia hafal Quran, tiba-tiba tak boleh hafal Quran, jadi terima. Ada jadi tak bila. Walaupun tak berjaya, tak jadi ulama tak berjaya, tapi jadi dalam bahagian lain, ahli perniagaan. InsyaAllah kalau jadi ahli perniagaan, kita nak jadi atur ulama, jadi ahli perniagaan, tapi kita telah usaha, telah berdoa ke ahli perniagaan yang baik, insyaAllah. Ini katanya, maknanya. Maka dikata di sini, seperti firman Allah Ta'ala, hikayat daripada hambanya yang saleh, wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Dan aku menyerahkan pekerjaanku kepada Allah, bahwasanya ia amat melihat dengan segala hambanya. Maka kata hamba Allah Ta'ala ni, aku serahkan urusan aku kepada Allah, kerana Allah Ta'ala itu maha melihat. Kita ini nak lihat apa? Lihat masa depan anak kita. Kita lihat masa depan anak kita, kita tak nampak. Hanya kita boleh letak anggar saja, nak jadi macam ni. Allah Ta'ala maha lihat. Sebelum anak kita besar, Allah Ta'ala maha tahu dah. Jangan kata sebelum anak kita besar, sebelum anak kita lahir, dia sudah tahu apa yang berlaku pada anak kita, daripada hidup sampai kepada mati. Lalu Allah Ta'ala tetap berlaku kita. Kalau Allah Ta'ala sudah tetap, serahkan saja pada Allah. Apa makna serah pada Allah? Serah pada Allah ni ikut jalan agama juga. Makna kita ikut jalan agama. Yang pertama, jaga anak kita ini biar dia ini menjadi ahli ibadat, istimewa ahli ibadat. Maknanya kita kena didik dia kepada ahli ibadat, ataupun dulu yang kedua, jadi dia ahli ilmu. Ahli ilmu dulu, ahli ibadat.
Kemudian latih dia supaya didik dia supaya menjadi anak yang soleh, baik dari segi akhlak. Kemudian kita pula banyakkan berdoa kepada Allah Ta'ala. Nanti Allah Ta'ala akan tunjukkan kepada kita, serah kepada Allah Ta'ala akan segala pekerjaan yang baik, yang sebenarnya kita serah kepada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala amat melihat dengan segala hamba-Nya. Allah Ta'ala tengok dalam keadaan hamba tadi, Allah Ta'ala tengok. Batu kita kadang-kadang apa-apa yang kita tak dapat itu kena tengok diri kita juga. Kita kena tengok diri kita juga. Demam banyaklah nak marah. Jangan tengok anak semata-mata. Kita tengok anak semua. Kita tengok anak. Berapalah anak aku ni payah mengaji. Mana dia tengok ke anak? Jangan tengok anak, tengok ke kita. Tengok kita. Barulah jadi, sebab anak tu cermin pada kita sebenarnya. Kita duduk cermin tengok, jibat belok, jangan belok kita dalam cermin. Bagi luar, bagi kita, InsyaAllah. Maknanya, jadi dalam keadaan tu kena aturkan perkara-perkara yang baik. Dan selepas pada itu serahlah kepada Allah. Orang yang serah kepada Allah, apa keputusan Allah dia terima. Ini orang serah kepada Allah. Apa-apa keputusan Allah dia terima. Dan kadang kita nak berjaya, tiba-tiba tak berjaya. Yang tak berjaya itulah baik bagi kita. Kalau tak baik, Allah Ta'ala tak berjaya. Maka keputusan di sisi Allah Ta'ala itulah yang paling baik. Maka serahlah pada Allah Ta'ala, maknanya. Dan orang yang menyerah pada Allah ni akan dapat pertolongan Allah. Orang yang banyak berserah pada Allah. Apa maksud banyak berserah ni? Maknanya orang itu banyak bergantung dengan Allah, bergantung harap dengan Allah. Kalau kita tak bergantung dengan Allah, kita bergantung dengan makhluk, dengan manusia. Bila kita bergantung dengan manusia, nanti Allah Ta'ala biarkan kita hidup jadi susah. Orang yang bergantung dengan makhluk ni, hati tak tenang. Hati dia tidak akan tenang. Kerana bila dia terlalu bergantung dengan makhluk. Yang kedua, tak dapat keselamatan, tak dapat pemeliharaan. Allah Ta'ala tak pelihara. Yang ketiga, dia dijauhkan daripada rahmat Allah, kasih sayang Allah. Bahaya. Jauh daripada rahmat Allah, bahaya. Dapat nikmat bukan kau dekat, kau jauh dengan Allah, dapat nikmat. Jadi semakin sombong, semakin lalai kepada Allah. Jaga kita. Bila Allah Ta'ala jauhkan rahmat, nanti kita tak ada masa buat ibadat. Jadi sibuk. Dan nak buat ibadat, kadang-kadang hari niat saja, duk tangguh-tangguh tak mau. Tak apalah, insyaAllah lah. Nantilah. Tengok tenang-tenang, sabar. Sabar. Maknanya nantilah, tengok-tengoklah. Lepas peceng belum lagi. Nanti kalau peceng lagi Ustaz, insyaAllah lah. Sabarlah Ustaz, sabimah lah peceng. Tunggu tak sabar. Peceng lah, buka kedai pula. Dia sibuk manjang, bahaya. Maka firman Allah Ta'ala, وَوَقَّاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ. وَوَقَّاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ. Maka peliharakan akan dia Allah Ta'ala akan kejahatan barang yang ditipu daya mereka itu, yakni apabila seorang itu menyerahkan dirinya kepada Allah. Setiap apa-apa yang dia lakukan itu, dia akan gantung dengan Allah. Kita berjaya, puji Allah. Kita tak berjaya pun, ingat Allah. Kita dapat, ingat Allah. Barang kita hilang, ingat Allah. Semuanya daripada Allah Ta'ala. Maka siapa yang serah diri pada Allah, serah diri pada Allah selepas usaha pula jalan yang diredai oleh Allah. Maknanya dia tak boleh dia tawakal malam esok nak pergi rompok rumah orang, tawakal lah, berjaya tak berjaya. Kalau berjaya, selamat kaya. Kalau tak berjaya, penjara. Maknanya dia tawakal. Kau tengok malam ni, tengok. Maknanya itu tak boleh serah dalam perkara yang tidak dibenarkan oleh syarak, tak boleh.
Dia serah. Maka Allah Ta'ala, orang yang serah diri pada Allah, Allah Ta'ala beri keselamatan dia, selamat daripada tipu daya. Kita ni banyak tipu daya. Yang pertama, tipu daya makhluk tipu daya. Banyak kadang-kadang anak-anak ni tipu daya juga. Tapi anak-anak dah boleh ibadat. Tapi anak-anak kita semayang lewat. Nak bangun mayat subuh, anak nangis. We tidur anak, ni kita tidur. Satu marah ke anak nangis pagi-pagi. Allah, tipu daya sungguh. Mana ada tipu daya anak. Yang kedua, tipu daya dunia. Orang tipu kita marah. Dunia tipu kita, dia ada hari. Dia ada hari dia tipu kita. Tipu dengan apa? Macam-macam. Tipu daya dunia ni, tipu dengan hiburan. Itu dunia ada hiburan. Maknanya mari kus-kus hatta hadil pagah habis. Maknanya habis. Tipu daya hiburan. Tipu daya permainan. Tipu daya permainan, Masya Allah. Kalau main bola, tak ada. Ada yang tidak mau kuliah maghrib, bola lepas isyak, tapi tak mau pergi kuliah maghrib. Dia tunggu tu lepas tu. Padahal lepas isyak dah pergi balik petang, dia tengok stadium. Rumah je. Tapi dia tak sedar, dia tunggu rumah kau. Sebab takut dia. Takut bila kita surahkan, jadi cakap-cakapkan tak datang pula separuh masa pertama. Allah, tipu daya sungguh. Tipu daya. Maknanya kadang-kadang boleh kita lalai ibadat pada Allah. Tipu daya dunia. Yang ketiga, tipu daya nafsu. Tipu daya nafsu ni lagilah benda yang itu tak nampak. Nafsu nampak molek. Nafsu nampak molek. Tapi sebenarnya tidak molek. Yang keempat, tipu daya syaitan. Dia tipu daya. Maka seorang yang bergantung dengan Allah, dia selamat tipu daya ini. Apabila dia serahkan kepada Allah Ta'ala, lalu dikatakan Allah Ta'ala memeliharakan akan dia daripada kejahatan tipu daya mereka itu. Daripada mereka itu ditipu daya. Dan meliputi dengan ahli Fir'aun. Ahli yakni keluarga. Asalnya daripada perkataan ahli. Ahli dia. Lepas tu dihazahkan ini dalam kaedah bahasa Arab. Tak apalah, kita tak faham bahasa Arab, bukan bahasa Arab ni. Ahli ni maknanya keluarga Fir'aun. Keluarganya jahat. Keluarganya jahat seksa dengan seburuk-buruk seksa. Fir'aun ni disebut dalam Al-Quran memang orang yang zalim. Kita boleh sebut orang tu zalim bila sebut dalam Quran kata dia zalim. Wa iz najaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim. Ingatlah wahai Musa dan Harun, ketika Allah Ta'ala menyelamatkan kamu daripada cengkaman kezaliman Fir'aun dan juga pengikut-pengikutnya. Apakah kejahatan Fir'aun? Yuzabbihuna abna'akum. Fir'aun dan pengikutnya telah menyembelih bayi-bayi lelaki, sembelih hidup-hidup. Sehingga ulama tafsir ada mengatakan bahawa 30,000 bayi hidup-hidup disembelih oleh Fir'aun. Zalim tidak zalimnya Fir'aun, maka Quran kata zalim. Bila Quran kata zalim, saya pun kata zalim sebab Quran kata zalim. Wayastahyuna nisa'akum wayastahyuna nisa'ahum bala zalikum bala'um min rabbikum azim. Maknanya yuzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, dan juga membiarkan anak-anak kamu. Anak-anak perempuan dia biarkan, anak lelaki dia sembelih. Kerana apa? Kerana dia telah bermimpi. Dia bermimpi, ditawil dalam mimpinya. Orang beritahu kepada Fir'aun bahawa akan lahir seorang bayi lelaki, yang mana bayi lelaki ini akan menggoncangkan kerajaan Fir'aun. Siapakah bayi lelaki itu? Nabi Musa AS. Jadi dalam keadaan macam tu, mana-mana ibu yang mengandung kena daftar, lalu dicek. Apabila saja melahirkan anak, tengok kalau lelaki sembelih, terus sembelih. Mana terus sembelih, sehingga kan ibu kepada Nabi Musa AS letakkan dia di dalam gua.
dalam perahu. Gua tu Musa Samiri. Dia ada dua bayi selamat. Satu Musa Samiri, satu Musa alaihissalam. Musa Samiri ini diletakkan dalam gua dan dijaga oleh malaikat. Nabi Musa alaihissalam diletakkan dekat perahu ataupun rakit ataupun dihanyutkan sampai dekat istana Firaun. Nabi Musa alaihissalam dipelihara oleh Firaun. Musa Samiri dipelihara oleh malaikat. Lalu yang duduk dengan Firaun itu menjadi nabi, yang duduk bersama malaikat itu kufur. Maknanya dia jadi macam tu. Musa Samiri inilah yang mengajak orang sembah patung berhala. Sembah patung berhala. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam besar menjadi nabi, Nabi Musa berdakwah dengan Firaun. Dan Nabi Musa ditolong oleh seorang sahabatnya yang bernama Nabi Allah Harun. Huwa afsahu minni lisanan. Dia lebih fasih daripada aku bercakap. Nabi Harun yang orang pandai bercakap. Berbeza dengan Nabi Musa alaihi salam. Tapi yang ketuanya Nabi Musa, Nabi Harun ikut Nabi Musa. Lalu Allah Ta'ala katakan kepada kamu kedua-dua ini, kepada Firaun, dengan kata yang baik-baik. Walaupun zalim, cakap baik-baik agar dia beriman. Izhaba ila Firaun fa innahu tagha. Mugi kepada Firaun, tapi Firaun itu. Pergi kamu kepada Firaun, tapi Firaun itu tagut. Allah Ta'ala kata dah, tagut ni melampaui batas. Nabi Musa dan Nabi Harun tak bertanya, ya Allah, dah kata tagut apa rugi? Dah. Kerana tugas Nabi ini menyampaikan hidayah milik Allah. Lalu pergi Firaun tidak terima. Maka sehinggalah berlakulah di antaranya ahli-ahli sihir Firaun dikumpulkan untuk berlawan dengan Nabi Musa alaihissalam. Ramai-ramai lawan seorang. Kalau kita benar, kita seorang pun tak takut. Kalau kita benar, maknanya. Lalu pergilah Nabi Musa pergi bersama dengan bertemu dengan ahli-ahli sihir Firaun. Firaun punya ahli sihir hebat-hebat. Hebat-hebat maknanya. Jadi kumpul bukan sedikit, ramai kumpul lawan Nabi Musa. Nabi Musa serah diri pada Allah. Ikut zahir, kalau zahir lah ramai-ramai. Tapi kalau ikut hakikatnya menang. Duduk dengan Allah ni jangan bimbang. Siapa duduk dengan Allah, dia akan ditolong oleh Allah. Manusia asal buatlah mana-mana pun. Maknanya kalau orang duduk dengan Allah, kalau Allah Ta'ala nak muliakan, akan mulia. Kalau Allah Ta'ala nak hina, jangan duduk tebing mulia lah, hina situ lah. Ini. Lalulah bila duduk ramai-ramai, dia tanya Nabi Musa, siapa nak mula dulu? Nabi Musa kata, mu ramai-ramai aku seorang. Lalulah dia lempar apa? Lempar tali ya. Lempar tali jadi ular. Ni lempar jadi ular tedur, ni lempar jadi ular sawa, ni lempar jadi ular lidi. Saya kira dah berlaku gitu. Dah ular apa tu? Lempar macam-macam ular. Macam-macam ular. Nabi Musa tak boleh buat apa-apa. Lalu Allah Ta'ala perintah, fa'alqa asa fa'idha hiya su'banun mubin. Maka lemparlah kamu akan tongkat. Nabi Musa pun lempar tongkat. Fa'idha hiya su'banun mubin. Tiba-tiba menjadi ular yang besar. Kerana ikut su'ban ini, ular tedung ikut su'ban. Tapi tak tahulah, wallahu a'lam. Ular yang nyata. Lalulah ular besar makan ular-ular yang daripada ahli sihir tadi. Bila makan, maka terkejutlah Firaun tadi. Dan ahli sihir itu tahu ini bukannya sihir, ini mukjizat. Sihir ni kalau ramai-ramai lawan satu, memang kalah satu. Tapi telah tercatat di dalam kitab Tauhid, itu mukjizat. Kerana dalam dikatakan mukjizat, amrun khariqun lil adati maqrunun bitahaddi ma'a adami mu'aradah. Mukjizat ini adalah perkara yang luar biasa. Kalau tak luar biasa, bukan mukjizat. Macam Musailamatul Kazzab.
orang tu buta sebelah, orang ni jadi buta dua-dua belah. Jadi dia tanya, mana? Dia kata, ini mujizat aku. Daripada buta sebelah jadi buta dua-dua belah, mujizat. Oh, tu siapa-siapa pun boleh. Maknanya Fir'aun dia pergi ke sungai, dia tengok sungai mengalir. Dia kata, mengalir. Dia kata, berapa orang? Mengalir tu aku suruh. Allah, kita pun boleh. Kita pergi kat Kelantan tengok berombak. Saya pun kata, wahai ombak, jangan berhenti. Maknanya jangan berhenti. Nanti pukul malam-malam sikit berhentilah. Jadi kita tengok orang tengok malam-malam berhenti sungguh. Padahal memang tabiat dia gitu tu. Maknanya lalu dalam keadaan macam itu, dia kata mukjizat ini perkara yang luar biasa, yang disertai dengan pengakuan menjadi nabi ataupun rasul, dan adami mu'aradah, tidak akan dapat ditentang buat selama-lamanya. Mukjizat ini tak boleh nak lawan. Lalulah semua ahli sihir tadi itu masuk Islam, beriman pada Allah. Kata Fir'aun, dia kata, kalau kamu beriman ikut Nabi Musa, aku akan bunuh kamu. Aku akan kerat tangan kamu, kaki kamu kerat. Faqdi anta qarin, hukumlah, kamu nak hukum. Hukumlah, sebab kamu rasa kamu boleh hukumlah. Katanya siapa? Ahli sihir. Lalu dalam keadaan macam tu, dia serah kepada Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah, aku serahkan urusan ini kepada Allah. Lalu apabila orang ni serah kepada Allah, dia tak tarik balik. Walaupun Fir'aun mengancam nak bunuh dia, tak tarik balik. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru. Allah Ta'ala selamatkan dia daripada kejahatan tipu daya. Tipu daya. Dan juga Allah Ta'ala selamatkan daripada Fir'aun yang cukup zalim tadi, dia telah mengenakan azab. Lalu dia kata serah pada Allah. Bila serah pada Allah, maka Fir'aun pun panggil lah, ataupun kerah dia punya tentera dia, lari juga. Lari pengikut Fir'aun tadi. Dan tadi kata serah pada Allah, apa lari pula? Boleh tak kita pergi perang? Saya tamu nak pergi perang, saya tamu bawa senjata langsung. Senapang pun saya bawa, tu tamu bawa, saya serah pada Allah. Boleh? Kena usaha. Kita nak berlawan pun tengok juga. Kita pun kata pegang tauhid betul-betul. Masuk dalam hutan, pegang tauhid betul-betul. Allah Ta'ala lah yang memudarat. Harimau depan mata, terbang lalu. Lagi kita takut. Tak kena tengok. Maknanya tadi kita usaha untuk dapat baik. Tapi bila benda mudarat, usaha sunaya sebab mudarat. Usaha, bila kita usaha, kalau berlaku mudarat itu Allah, kalau menyelamatkan itu Allah. Kita kena usaha. Sebab tu awal-awal tadi diberitahukan, apabila seorang itu melakukan pekerjaan, lepas dia buat pekerjaan, baru dia serah pada Allah. Ada seorang ulama ini ulama yang tegas, berani. Ali menegur kerajaan Mesir satu ketika dahulu, kata, ada satu kerajaan, saya pasti kerajaan mana tak? Dia tegur pemerintah tadi, tangkap dia. Tangkap dia, letak di dalam satu macam sangkar akhirat. Sangkar tu tengok pandang. Kemudian dia ni duduk dalam sangkar tadi, tak ada kerja lain, zikir je. Sebut nama Allah, zikir. Lepas daripada itu, didatangkan dia harimau ke singa. Dalam keadaan macam itu, kemudian sangkar tadi diangkat antara dia dengan singa saja. Lalu dia serah pada Allah. Dia serah pada Allah, nak lari pun tak ada. Serah pada Allah Ta'ala. Singa pun berlari-lari sampai jilat dia. Bukan makan dia, jilat dia. Talim benda. Sebab orang yang serah pada Allah ni, siapa ni? Ahli-ahli sihir tadi serah pada Allah. Bila serah pada Allah, Fir'aun nak tangkap dia, nak bunuh dia, dia lari dulu. Kerana bila membawa mudarat, kena lari. Jangan kita serah pada Allah, mari racun segelas nak minum. Serah pada Allah, mana boleh. Tak boleh begitu. Maknanya kalau ada racun, tak apalah, kita serah pada Allah. Mati-mati ke.
Maknanya kalau nak kata mati tak minum racun pun mati. Kalau main ayat gitu okey. Maka kali kadang-kadang macam. Jadi kalau mudarat lari, kena ada usaha lagi. Bila lari, kalau berjaya Allah kita letak berjaya pertolongan Allah. Kalau tak berjaya pun daripada Allah. Yang paling penting ada usaha. Lalulah pengikut-pengikut ni yang bersama ahli sihir, yang bersama dengan Nabi Musa lagi. Dikejar oleh Firaun dengan tentera-tentera dia. Tentera Firaun ni sangat ramai, sehingga kan padang pasir jadi debu naik tinggi. Ramai dah lalu ramai. Lari bersama dengan Nabi Musa sampai kepada mana? Sampai kepada laut. Di belakangnya laut, di hadapannya musuh. Nampak mana? Jadi dalam keadaan macam itu, akhirnya tak nak benda dah. Serah pada Allah. Serah pada Allah, Allah Ta'ala beri keselamatan. Apa selamatnya? Maka laut tadi terbelah menjadi beberapa lorong. Ini mukjizat Nabi Musa. Ada orang boleh belah laut? Tak boleh. Baik, maka dia kata di sini yakni keluarganya, iaitu Firaun, keluarga Firaun jahat seksa yang mengazabnya dengan seburuk-buruk azab. Dan tiadakah engkau lihat betapa tidakkah engkau fikir betapa yakni mengiringi orang yang menyerahkan dirinya dengan dipeliharakan daripada kejahatan. Tidakkah kamu melihat orang yang serah diri pada Allah ni, Allah Ta'ala pelihara dia daripada kejahatan, sebagaimana berlaku dalam kisah Nabi Musa dan pengikut dia. Sedangkan dia dah serah diri pada Allah, kerana dia beriman kepada Allah. Maknanya yang pertama beriman dulu. Maknanya yang pertama kita ni kena tunjuk jalan baik dulu, arahkan ke ahli kebaik. Kalau anak kita nak arah kebaik. Yang kedua, pengikut Nabi Musa lagi, selamatkan diri, usaha. Maka yang kedua kena ada usaha. Kadang-kadang hal kebaik dah, okey, anak kita sok-sok nak jadi macam ni, niat kita hal dah kebaik. Yang kedua, jangan tidak ada usaha. Kena ada usaha. Lepas pada ada usaha, Nabi Musa dan pengikutnya sampai ke laut. Bila sampai ke laut, nak tolong lah, nak buat benda dah, lalu minta tolong dengan Allah. Doa jangan tinggal. Yang ketiga, doa. Tolongan Allah Ta'ala akan datang. Bila dia berdoa pada Allah, yang keempat akan datang pertolongan Allah. Maknanya yang pertama halalkan kebaikan, yang kedua kena ada jalan usaha, yang ketiga kena ada doa, yang keempat akan datang pertolongan daripada Allah Ta'ala. Dan penolong atas seterunya, lalulah Allah Ta'ala tolong dia daripada musuhnya. Dan sampailah kehendaknya, sehinggalah sampailah tujuan dia, kehendak dia. Nak selamat, selamatlah. Dia nak selamat, selamat. Maka pilih olehmu, kamu fikir betul-betul. Tengok, fikir betul-betul. Tidak ada orang yang berjaya kecuali mereka bergantung dengan Allah. Dan kalau nak berjaya, kena lalu jalan. Jalan apa? Jalan mengikuti jalan yang dikehendaki oleh Allah. Tahulah kita serah pada Allah, dapat taufik. Kalau kamu fikir betul-betul, ingat betul-betul, kamu akan dapat taufik, iaitu pertolongan Allah, insya-Allah, dengan izin Allah. Kita akan dapat pertolongan dengan Allah. Maknanya, maka jika engkau kata, nyatakan bagi kami tafwid, beritahu pada kami tafwid, yakni menyerahkan diri pada Allah. Macam mana serah diri pada Allah, dan hukumnya, dan hukum dia, hukum tafwid ni macam mana? Maka ketahui olehmu, jawab bahawasanya di sini dua pasal, ada dua tajuk. Dua pasal, dua tajuk. Dengan keduanya nyata perkataannya. Bila dua ni terterangkan, maka jelaslah kita faham tafwid tadi. Yang pertama, tempat tafwid, yakni tempat perbahasan mengenai penyerahan. Penyerahan macam mana serah. Dan yang kedua, hukumnya. Hukum pula kita nak tetapkan mengenai tafwid tadi. Maka dia kata itu yang pertama. Yang pertama tafwid dan hukum. Yang kedua makna tafwid itu sendiri dan batasannya dan lawan dia. Adapun tempatnya itu, yang kita bahas tentang tafwid serah pada Allah Ta'ala, maka ketahui olehmu bahawasanya dikehendakinya pada tiga tempat. Ada tiga tempat pula. Serah pada Allah Ta'ala ni ada tiga.
3 tempat. Dia sebab tu dia ada beza. Yang pertama, macam saya kata, contoh kalau ada majlis kahwin, kita jemput orang dulu ke kita sedia dulu kewangan? Sedia dulu kewangan. Jadi orang yang pertama ni dia sedia dulu kewangan cukup-cukup, baru dia racam. Dia pun racam-racam berapa-berapa tetap hari bulan. Tetap hari bulan. Kadang-kadang tetap ada bau ni, kadang-kadang rasa sampai hak lelaki sudah sedia apa-apa dah, tiba-tiba dia batalkan. Pihak lelaki nak saman, tiba-tiba jadi balik. Allah, macam-macam. Yang dulu mari jumpa saya tu, sukalah dapat menantu yang alhamdulillah, sukalah. Ada bayar hantaran tu dengan cek, dengan nilai yang besar. Lah bawa saya pergi lah, majlis kahwin tu saya pergi. Lah beberapa hari datang seorang keluarga kepada belah puang tadi. Macam mana ni ustaz? Tengok dalam bank kosong. Tak ada. Saya tendang. Masya Allah, itu berlaku. Berlaku. Jadi dalam keadaan macam itu, orang yang pertama, dia ini buat kerja dulu. Buat kerja. Lepas buat kerja baru serah. Ada dah duit, betul-betul cukup dah laka, ada duit. Ada orang yang ada duit baru cari menantu. Dalam diri dia mencari menantu. Cari. Pada tu baru atur-atur tarikh dan sebagainya tetap. Lepas tu panggil lah orang. Panggil orang. Ada yang kedua, dia tetap dua waktu tarikh. Dia tetap dulu tarikh, tetap tak. Yang kedua baru cari piti. Mana tetap belaka dah, lepas tu baru cari piti nak buat majlis kahwin. Lama mana dah? Ada orang sudah teredah dah semua sekali. Dah seminggu lagi baru cari piti, seminggu dah baru cari lembu. Baru cari piti. Ini orang tawakal, pekat kedua tinggi sikit. Mana orang yang ketiga lagi hebat. Dia tetap tu tarikh, dah cari pasu dah. Boleh awak gitu? Mana tak? Okey, tetap berapa bulan nak kahwin untuk anak dia lah. Nak kahwin untuk anak dia. Kemudian dia pun dah tetap dah. Dia pun dah ada belaka dah. Kemudian dia tawakal. Bini kata cari lembu dulu. Tak apalah, lembu mari lagi. Mari lagi. Allah tak datang jangan bimbang. Dah macam mana ni ada? Piti ada. Buat ke? Tak apalah, piti ada Allah Ta'ala ada ke? Kita minta dengan orang. Kita minta dengan orang. Orang tahu, minta dengan Allah. Allah Ta'ala datang lah. Ini tak boleh tawakal gini. Tak tahan. Bukan tak tahan kerana tu. Tak tahan orang umur dia berlebih. Tak tahan. Carilah. Di pekat yang ketiga ni tak cari langsung. Esok saja nak majlis kahwin, lembu pun dah sapa rumah. Sapa rumah. Orang peratur kena pinggir sendiri-sendiri. Mana sapa mula. Itu yang ketiga. Pekat yang ketiga, sapa kepada tidak usaha. Okey. Yang pertama itu dipanggil orang awam. Orang awam. Orang awam ni orang macam kita lah. Orang yang hati tak takut lagi banyak. Takut dengan makhluk lagi banyak. Memang dah. Maknanya orang awam. Yang kedua dia panggil orang khawas. Orang yang istimewa. Yang pertama itu dipanggil tawakal. Yang kedua dia panggil taslim. Taslim ni surah juga. Yang ketiga dia panggil tafwid. Tafwid. Boleh begitu? Maknanya orang awam, orang khawas, orang khawasul khawas. Tapi bila kita tafwid pun kadang-kadang termasuk dalam tawakal. Maka sebaiknya kita datangkan sebab musabab dulu, datangkan usaha.
Orang yang pertama dia usaha, kadang-kadang dia nampak betul atas usaha tu. Orang yang kedua dia tak sadar mana usaha, walaupun dia usaha tapi tak sadar pada usaha. Orang yang ketiga, usaha tu sekadar dia ambil je, bagi dia tak usaha pun tak apa, tapi dia usaha hanya sekadar nak wujud harap saja. Macam orang lah, orang tu dah janji dah nak apa ni, nak ambil dia kerja, maka temu duga tu syarat saja. Tak temu duga pun tak apa, maka dia pandang tak pada temu duga. Boleh jawab ke tak boleh jawab, dia dah susah hati. Maknanya dulu orang masa saya temu duga dah, dulu orang tanya dah, kalau nak dapat kerja nak jumpa siapa? Dia kata tak payah jumpa siapa-siapa. Maknanya kalau ada rezeki ada lah, tak ada lah, tak ada sungguh. Tawakal tinggi ya, tawakal. Maknanya tengok, tunggu tak ada, tunggu. Maknanya jadi nak beritahu, ada orang memang nampak pada usaha sungguh. Lalu dia begitu muda tak boleh jawab, Allah susah hati sungguh lah. Susah hati. Ada dulu saya temu duga nak belajar luar negara, satu ketika mujilah temu duga, Allah Ta'ala jalan mudah sungguh. Maknanya kita begitu muda, saya tak tahu Quran nak tanya ni, saya ingat apa ikut dah, saya fikir saya ingat apa surah dah mau nak tanya surah tu. Kalau dia balik surah lain tak apa dia jawab. Maknanya dia baca ayat Quran tu, saya alhamdulillah senyum lalu kita. Dia berhenti surah sambung lalu sampai kita baca ada api, orang tu kata jadi. Maknanya dia tanya soalan, dia tanya soalan boleh jawab dah ke? Tu senyum kita. Awak tanya saya bimbang lah, bolehnya garanti boleh. Maknanya duk gantung pada Rasul. Suka duk sabar ni, tanya orang bila dia panggil. Pala ni dah panggil. Apa sekarang dah panggil. Dah nak kena tak lusa dia panggil. 20 tahun dulu temu duga. 10 tahun dulu lah. Temu duga. Ni kita duk gantung tu. Maknanya ada satu mereka tu, dia tengok, dia temu duga. Dia temu duga memang orang tu nak ambil dia, tapi tengok ada keadaan tu. Maknanya dia pun dalam waktu yang sama dia harap juga kepada orang pilih dia, dalam waktu yang sama dia harap juga usaha dia sikit-sikit, tak banyak mana. Yang ketiga ini, dia dah baik dah dengan orang atas. Orang atas pun dah, dia dah yakin dengan orang atas. Temu duga tu boleh jawab, tak boleh jawab pun begitu. Saya dulu belajar ada kau mengelak dulu. Bukan mengelak mana. Ada guru bahasa Inggeris, dia ni minat ke agama. Masa saya belajar di Kuza, maknanya dia minat agama. Jadi saya bahagian pendidikan Islam. Jadi dia mengajar ke orang pendidikan Islam ni hanya dia ambil bahasa Inggeris saja. Jadi dalam bab agama dia banyak tanya saya. Kadang saya masuk bilik dia cakap bab agama, saya orang bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris saya pun masuk. Dia kata nak tanya apa, what is your name, dia kata. Nak tanya apa, baru dia pun jawab. Lalulah masih ikut temu sama dengan dia tu, patutnya memang kena cakap Inggeris, harap dia tak cakap Melayu. Kita pula dah ada cakap Melayu dah ada. Akhir kali dia pun saya lama dah tunggu dia. Dia cakap ke agama, cakap gini keluar. Allah bisa ilmu dia cakap Melayu lama. Dah dapat pressure dulu mula-mula ada. Ada Inggeris dulu. Tu zaman ngelak dulu lah. Saya ngelak ke dia ngelak, saya tak tahu. Saya bukan jawab, dia tanya je. Maknanya jadi dalam keadaan macam tu, kita tak bergantung dah kepada, kita tak bergantung dah kepada apa yang kita biasa tadi, tak bergantung dah, sebab kita dah kenal dia. Ini gambarannya orang yang menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi siapa yang sampai kepada peringkat tafwid, alhamdulillah, berserah pada Allah. Orang sampai kepada peringkat tafwid ini, dia akan rasa dia ni dekat dengan Allah. Dan kedua, dia akan dapat rasa bahawa ni dia akan dapat rasa kenapa dia ni rasa tak susah. Kenapa? Kerana sudah dekat dengan Allah Ta'ala. Baik, kita tengok. Adapun tempat itu maka ketahui olehmu.
bahawasanya dikendakinya pada 3 tempat. Boleh tutup dua. Apa ni? Pintu se. Belahana. Boleh ya? Tarik sekali boleh tak? Okey, tak apa. Tak apa lah. Pindah mata. Nanti tengok baru bagi 2, mari bagi ke-5 dah. Maka pertama engkau ketahui dengan yakin bahawasanya iaitu kebinasaan dan kejahatan yang tiada syak padanya sekali-kali di dalam tubuh, seperti api dan seksa dan segala perbuatan yang umpama kufur dan bid'ah dan maksiat, maka tiada jalan kepada kehendak yang demikian itu. Yang pertama, kamu kena yakin bahawa kebinasaan ataupun keburukan ataupun kejahatan itu akan datang apabila seseorang itu melakukan maksiat. Maknanya bila kita buat maksiat, bila kita buat kejahatan, dia akan datang binasa. Maknanya kadang-kadang binasa hati kita itu sebab kejahatan dosa orang lain kita buat. Dia boleh berlaku macam tu. Umur kita ni orang masuk umur, dah malah ni contoh je. Malam baru ni saya pergi, dia pengurusi majlis. Kata saya jemput ustaz ini kerana setiap kali dia mengajar dia kata sama saya. Saya pergi malam ni, saya ustaz ni kata lagi aku. Minggu depan kata sama. Saya pun bangun, saya pun kata, lepas dia jemput saya kata, saya mengajar, saya tak pernah kata orang, saya kata ke saya. Maknanya jadi sebenarnya kita nak balik. Sebenarnya kejahatan yang berlaku itu adalah disebabkan kita. Sebab kita zahirnya daripada orang baik, zahirnya hati kita hilang, rumah kita masuk orang. Ini dah ada orang ni. Maknanya rumah masuk. Kebetulan kalau ada masuk malam tadi, jangan kata ya. Rumah masuk, habis 2-3 ribu. Kita mari fikir, jahat sungguh. Cari biti tabu, kita cari sifat-sifat. Kita bikin dah kunci rumah macam-macam. Masuk kita pun marah sampai hilang hati kita. Jadi disebut, dia kata, kadang-kadang kebinasaan itu berlaku disebabkan maksiat. Disebabkan kejahatan, sama ada maksiat itu. Dia kata umpama kufur ni kufur nikmat dah. Kita ni banyak sangat kufur nikmat. Kalau kita maknanya benda kufur nikmat, Allah Ta'ala wisih hak kita tak beribadat, itu kufur nikmat. Sama ada kita kufur nikmat, kita buat bid'ah, kita buat maksiat, kata Imam Ghazali, perkara itulah yang membinasakan kita. Sebab tu jalan kalau orang tanya, ustaz, selabu buruk sama tak tenang-tenang saja. Jawapan dia ibadat saja. Kerana ketenangan itu tidak akan tercapai kecuali dalam ibadat. Yang jadi binasa hati kita rosak, hati kita binasa. Hati rosak ni bukan kata ada penyakit dah. Hati rosak ni hati yang dihinggap penyakit batin, seperti riya, ujub, takabur, sum'ah dan sebagainya. Jadi yakin betul-betul kebinasaan yang ditimpa kepada kamu itu ataupun kejahatan yang kena kepada kamu. Kita buat baik dah, kita sembahyang tak, tinggal tiba-tiba orang buat khianat juga kita. Balik kita, bukan balik orang. Kita tu balik orang, apa awak jahat aku. Kita ni boleh jadi yang kita buat ibadat tu tak ikhlas lagi dengan Tuhan. Boleh jadi yang kita buat ibadat tu dia mari ujub. Dia rasa hebat. Kita ni kadang-kadang tertipu dengan ibadat. Kalau orang ahli suluk yang berzikir, dia tertipu dengan banyak. Ada tuan guru zikir kamu dalam masa 3 hari 30,000. Ambil sebab sebab kecerak tapi sebab besar. Tak tekok.
Pegang tu macam kita tarik jala. Subhanallah, subhanallah. Maknanya cukup 1000 tekan tulis kalkulator. Maknanya banyak aku zikir pas 30,000. Maknanya dan kita tertipu dalam ibadat, tertipu. Jadi bila kita melakukan kejahatan, kita melakukan kesalahan, sama ada kufur nikmat, sama ada bid'ah, perkara bid'ah yang tidak didatangkan oleh Nabi, tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, maknanya kita pun mendatangkan dia. Yang buat perkara-perkara bid'ah zahir dan batin, maknanya banyaklah benda-benda bid'ah ni banyak. Kalau kita faham apa bid'ah ni masalah. Dan jangan budayakan benda yang tidak ada dalam agama. Seperti budaya bersalaman lelaki perempuan. Tengah-tengah tempat. Dia bersalaman lelaki perempuan itu biasa saja. Biasa saja. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Biasa je salam. Kadang-kadang kalau kena hari raya, dia kata tak apa hari raya. Jangan kita budayakan benda yang tidak ada. Itu bukan ajaran kita. Maknanya ini bawa dosa. Kadang-kadang benda tu sikit saja. Benda tu nampak tak salah. Hanya ni kita ni dia ni suka ketawa sama. Jangan tak apa. Maknanya jangan tak apa sambil ketawa sama. 24 jam. Oh, dia kata happy go lucky gitu. Maknanya jadi juga sama. Kadang-kadang benda tu jadi wasah hati ke hati kita tak sedar. Jadi bila kita buat perkara-perkara ini, sama ada kufur, bid'ah, maksiat, kefasikan dan sebagainya, maka tertimpa kita kebinasaan kejahatan. Tak ragulah, jangan kamu ragu lagi, memang akan timpa. Maka balik kejahatan itu balik ada kita sebenarnya. Nah, orang tu tak tahu hak kita. Allah Ta'ala tolak ke Allah Ta'ala tak tolak. Maknanya Allah Ta'ala tolak. Jadi bila Allah Ta'ala tolak, kadang-kadang dengan Allah Ta'ala tolak jadi kesalahan. Ibrahim bin Adham dia berjalan jumpa askar seorang. Jadi askar tu dia tak tugas lagi ke macam mana, dia cuti bertengah hari pun kerja. Jumpa Ibrahim bin Adham, dia pun bertanya, dan dia kenal Ibrahim bin Adham ini wali Allah, orang alim ulama, dia dah kenal. Dia pun tanya, dia tanya soalan, kamu ni siapa? Dia kata saya hamba. Oh hamba. Sekarang dia cakap kasar, tapi bukan semua. Boleh tunjuk aku di mana tempat yang tenang saja aku nak berehat ni, nak berehat cuti, kerana yang tenang. Dia pun tunjuk di kubur. Sungguh kubur tenang. Mana ada kubur orang buat pasal raya situ? Ada pasal minggu di kubur tak ada. Tak ada tempat yang tenang. Allah, maknanya dia pergi batal pun tak tenang. Jadi kalau dia nak ketenangan pergi kubur. Kalau kata kawan ni ustaz Abu Haji tak tenang saja, mai ikut saya. Naik motor. Naik motor naik kereta. Berarti suruh dia masuk dalam pagar. Situ tenang. Betul dah Ibrahim dia ada kata betul di kubur. Tapi orang tu nak marah. Nak marah. Dia nak marah, dia askar, dia pukul Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham tak balas. Mari boh pada askar tadi, mari boh dia, tarang dia, marah kepada orang pukul dia, askar dia pukul dia tadi. Dia tanya, mu tahu dari siapa? Tahu dia ni hamba. Apa dia jawab? Hamba dia, hamba. Tapi kamu tak tahu inilah dia Ibrahim bin Adham. Terkejut dia. Terkejut dia. Lalulah dia pun orang tu marah dia dan dia minta maaf pada Ibrahim bin Adham. Ibrahim Adham kan kata tu, Ibrahim kata terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada orang ni, mujur kau mu pukul aku. Ibaratnya gitu lah. Mujur. Tanya, kenapa kamu pukul dia? Yang pertama saya tanya dia, kamu siapa? Dia jawab hamba. Yang kedua saya tanya tempat-tempat yang tenang-tenang nak rehat. Kita ingat dia tunjuklah kat chalet ke. Tunjuklah chalet. Ada pada pergi pantai, ada dekat resort tertentu. Tak apalah, orang pergi dekat resort semua tenang saja di sana. Ni tunjuk kat kubur marah kawan. Saya tanya kat tempat tenang dia tunjuk kubur. Dia tanya, Pak Ibrahim,
kenapa kamu kata macam tu? Dia kata, betul lah, aku jawab. Dia tanya, siapa kamu? Kata, aku hamba. Dan dimaksudkan hambanya, aku hamba Allah. Hamba Allah Ta'ala. Dan dia kata tempat tenang tu betul lah, tempat yang tenang tu kubur. Tempat yang kita akan duduk di situ. Maknanya, dan kita kena jadikan tempat itu tempat yang ketenangan kita. Adakah dalam doa, jadilah kematian itu tempat rehat kita. Mana waj'alil mauta rahatan lana tu. Jadi kematian tempat rehat kita tu. Maknanya, jadi nama Allah kata Ibrahim Azam, dialah yang patut terima kasih pada orang pukul dia. Kerana apa? Kerana bila ada orang pukul dia, barulah dia sedar dia ada salah lagi dengan Tuhan. Dia sedar dia ada salah lagi. Mungkin dia ada apa kesalahan dia. Mungkin semayang dia pagi tadi ke, mungkin semayang tahajud dia malam tadi ke, mungkin zikir dia kurang. Tapi Tuhan tahu. Oh kita faham. Oh gitu. Pergi balik orang lagu kita kum. Oh mojo orang lagu. Mana? Kau tidak tahu dia ada salah. Kau tambah salah kalau kita marah orang dulu dan sebagainya. Baik. Dan yang kedua, dikendaki engkau mengetahui dengan putus, secara putus secara jazab. Manusia putus bahawasanya kebaikan seperti syurga. Maknanya, ingat kita yakin betul-betul. Putus ni secara yakin, secara qat'an. Dalam kitab Minhaju Sarah dia tu, Sirajul Talibin, mengatakan qat'an, secara putus, secara tetap. Kebaikan seperti syurga dan juga iman dan juga sunnah. Sunnah ni jalan-jalan Nabi. Maknanya kadang-kadang sunnah ni kita faham hadis Nabi, apa yang Nabi cakap je itu sunnah. Tak. Kadang-kadang sunnah itu melibat kepada perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi dan melibat kepada ketetapan Nabi. Dan sunnah juga terlibat kepada maknanya apa yang Nabi miliki, seperti pakaian dan sebagainya, kita ikut. Dan tak kira lah apa-apa yang ditunjuk oleh Nabi, itu sunnah. Sunnah itu, pada ikut sunnah ini satu kebaikan. Bila Nabi kata buka puasa, minum air makan kurma, minum air makan kurma, sunnah Nabi. Maknanya kita makan ikut sunnah Nabi, akan ada kebaikan. Dia tanya mana bulan Ramadan tak boleh nak kuruh ni, kau gemuk je, dah padam masa buka puasa berapa gelas air minum. Maknanya kenapa sembahyang tarawih mengatur mata sungguh? Sebab kenyang sangat. Satu lagi saya ceramah, dia panggil saya pukul 6 sembahyang awal. Saya pun tak tahu. Biasa saya nampak mu. Maknanya tak tahu. Pukul 6 sampai 7 lebih, sejam lebih kita air tak boleh minum. Tu tak tahu. Kata lewat apa. Biar habis ceramah semua dia pun hidah makanan. Banyak hidah nak buka puasa ni. Hidah nasi semua. Saya bisik saja. Saya bisik dah. Habis dah ceramah ni saya duduk, saya bisik dia, boleh tak anak nak minum air masuk ni kemu saja. Dia pun bangun kat teka, jemaah tolong angkat habis. Dia suruh angkat habis. Suruh angkat habis. Ustaz suruh makan kema dengan air. Pandang lu. Mana lu kan makan kema dengan air. Angkat habis orang angkat. Lepas tu dia kata benda, kita buat pasien baru. Buka puasa makan kema dengan air. Maknanya makan kema dengan air saja. Jadi sebenarnya pasal orang pun kata dia bukan pasien baru ni, pasien lama. Dia baru pula. Dah ni pasien lama. Dia beritahu Allah. Maknanya kalau ikut sunnah akan ada kebaikan. Ikut sunnah, cara Nabi tidur, cara Nabi makan, cara Nabi minum. Kita memang boleh cakap, tapi bila nak tidur, akan tidur gitu aja. Mana cara makan, maka yakin akan ada kebaikan. Dan juga jamaah, duduk dalam keadaan jamaah yang baik-baik.
Kita duduk bersama dengan kumpulan yang baik-baik, jemaah yang baik-baik, ini akan ada kebaikan. Ada ulama mengatakan al-jamaah disebut pegangan ahli-sunnah wal jamaah. Pegang dengan pegangan ahli-sunnah wal jamaah. Pegangan ahli-sunnah wal jamaah, kita kena ada 3 asas: tauhid, fiqh, tasawuf. Siapa imam tauhid kita? Imam tauhid kita Imam Abu Hasan Asy'ari dengan Abu Mansur Maturidi. Siapa imam fiqh kita? Imam fiqh kita Imam Syafi'i. Jangan fiqh tak ada imam. Semayang nak ada imam, fiqh kena ada imam. Jangan ambil imam separuh-separuh. Boleh kita semayang zuhur, semayang isyak berdah satu rakaat mufaqqah, ambil imam lain pula. Tapi imam lain jangan pegang imam satu dah lah. Imam Syafi'i. Sebab ada orang kadang-kadang dia tak ada imam pun, dia bahas dia punya perbuatan, kadang-kadang Imam Syafi'i, kadang-kadang Imam Maliki, kadang-kadang Imam Hanbali. Jangan begitu. Maknanya itu ahli sunnah wal jamaah. Dari segi tasawuf, kita berpegang dengan imam-imam tasawuf yang mutabar. Di antaranya Imam Al-Ghazali, pengarang kitab kita ni. Di antaranya Abu Hasan Syazili, di antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan beberapa ulama-ulama sufi yang lain. Semua ulama-ulama sufi boleh kita ikut. Itu imam-imam kita belaka. Dan umpama yang demikian itu, maka bagimu itu berkendak akan dia dengan hukum. Hukum ni maknanya tetap. Kamu kena berkendak kepada ketetapan. Kena faham betul-betul bahawa kalau kita buat baik akan dapat kebaikan. Kalau kita tinggalkan, kita buat maksiat, akan dapat keburukan dan kebinasaan. Maka kebinasaan, keburukan yang kena pada kita adalah disebabkan kita tinggal ibadat pada Allah. Tinggal ibadat pada Allah. Maka sebab itu kalau kata kenapa hati tidak tenang, jawapannya kerana kita tidak beribadat pada Allah. Kenapa kita ini hari ini ada musibah-musibah? Boleh jadi dengan sebab kesalahan kita. Kenapa sampai binasa kita? Boleh jadi dengan sebab dosa-dosa yang kita buat. Jadi kebaikan itu ada sabit dengan perbuatan kita yang baik, kejahatan ada juga sabit dengan perbuatan kita yang tersalah. Maknanya jadi begitulah. Lepas pada tu kita ingat, balik pada kita. Jangan balik pada orang. Balik pada orang ni dah sesat kita. Dia tak sudah. Balik pada kita. Mungkin kesalahan kita. Zahirnya begitulah. Zahirnya kita orang tu salah, itu zahir. Kita nampak, memang nampak zahir. Satu sudut kita nampak, dan kita boleh marah orang buat salah tadi supaya orang tu tak buat kesalahan. Lepas kita marah, kita balik pada diri kita. Hakikatnya memang Allah Ta'ala nak ajar aku. Hakikatnya Allah Ta'ala nak didik kita. Hakikatnya mungkin boleh jadi dengan kesalahan, dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Bahkan boleh jadi juga dengan sebab sembahyang kita tidak khusyuk pun dengan sebab kelalaian kita pada Allah. Lalai kita, hati tambuh berzikir. Sebeh bawa saja. Bawa kocek. Bawa saja. Ada orang dia suka cari sebeh mahal. 500 riyal. Ada 1,000 ni. Datang kayu molek-molek. Kita dah kira lah. Maknanya orang kita, orang ni pun tak gerak mana juga sebeh. Nak pergi gua ni, pesangan kena buat sebeh daripada putih rambutan baru jadi. Putih rambutan ni saya hadiah Ustaz. Baru lah gerak baru sebeh. Maknanya jadi sekarang ini itu kesan dia. Buat kebaikan, iman kepada Allah Ta'ala ini, maka dikatakan bahawa kita buat kebaikan ini, maka dia akan dapat kebahagiaan. Kata Sayyidina Ali rasanya, kalau kamu melakukan hari ini kamu melihat kesenangan, ingat besok kesusahan. Hari ini kamu menempuh kesusahan, esok akan dapat kesenangan. Tiada tempat bagi tafwid, ia menyerahkan diri padanya. Tak ada tempat lain. Maka hendaklah kita serah diri kepada Allah. Serah diri pada Allah kena ikut iman. Serah diri pada Allah kena ikut sunnah. Serah diri kepada Allah kena ikut jemaah-jemaah yang baik-baik, kena gumulan baik-baik. Itu cara dia. Maknanya bila kita serah diri kepada Allah Ta'ala padanya, kerana tiada kebinasaan di dalamnya. Kalau kita duduk bersama dengan orang-orang yang ramai yang baik, tak ada kebinasaan. Selamat kita.
Maknanya barulah kita selamat, serah diri pada Allah Ta'ala. Kemudian kita pun buat dasarkan pada iman. Apa makna dasar iman? Iman ni maknanya dia ada kaitan dengan agama, ada kaitan dengan akhirat lah senang. Saya dah sebut malam Isnin baru ni. Kalau kita buat apa-apa tu, kalau ada kaitan dengan akhirat tu comel selalu. Kalau tak ada kaitan dengan akhirat, memang buat comel. Hatta kalau perbuatan itu baik pun tak ada kaitan dengan akhirat pun tak comel mana. Maknanya nanti dia jadi walaupun benda tu baik tapi tak ada kaitan dengan akhirat, jadi nak jadi kepada tujuan duniawi saja, itu kita bimbang. Dan tiada syak bahawasanya baiknya dan kebajikannya, tiada syak lagi, tiada ragu lagi, serah pada Allah itu baik. Ikut perjalanan agama Allah Ta'ala itu baik. Jadi kita serah pada Allah, dengan kita ini kena terimalah qada Allah. Ialah macam-macam, kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita dengan benda yang kita tambuh. Dia uji demikian. Tapi ingat, kalau kita tidak diuji pun masalah juga. Maknanya nanti kita lalai kepada Allah. Dan bila kita diuji itu sebenarnya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala janji, Allah Ta'ala kata dah, liyabluwakum, aku akan uji kamu. Mana ada manusia tak kena ujian? Masing-masing ada masalah masing-masing. Hanya berjaya orang itu dia menyembunyikan masalah dia je. Masalah tu tak ada. Apa dia happy, suka, tak ada apa. Ada masalah, mana ada manusia tidak ada masalah. Mana lautan tidak bergelora, mana bumi tidak tiba hujan. Ada masalah. Tapi masalah, ujian itu semua ujian daripada Allah. Ujian daripada Allah. Sehingga kan dikatakan bahawa musibah itu, ada dikatakan musibah itu rahmat apabila musibah itu ingat pada Allah. Tapi kalau nikmat itu merupakan bala apabila nikmat itu lupa pada Allah. Siapa yang dapat nikmat banyak, dia ingat Allah rahmat dia. Dapat nikmat banyak, ingat Allah. Dapat nikmat banyak, Allah Ta'ala beri sihat, nak buat ibadat banyak. Allah Ta'ala beri harta, nak infak banyak. Allah Ta'ala boleh baca Quran, beri masa banyak, boleh mempahamkan masa banyak. Maknanya dia dapat nikmat, dia guna kepada kebaikan, ini rahmat. Tapi biasanya kalau dapat nikmat, biasanya lupa lah, biasa. Kecuali orang tertentu. Baru kita tengok muncul juga kan. Nanti Allah Ta'ala beri nikmat, bahaya kita. Ramai orang masa dapat kesusahan, dia ingat sungguh Tuhan. Bila dapat kesenangan, dia lupa tak apa Tuhan. Saya dah kata dulu kan, kadang-kadang orang itu semayang dah, pergi masjid dah, nak zikir jauh sekali. Hidup dia bersonok mari-mari saja. Kira berkemalangan, accident, sakit lama, zikir lalu Allah. Banyak ada kita zikir. Maknanya kalau sebanyak ni 10 kali pusing dia ada hari. Allah sakit. Allah sakitnya, Allah semua Allah. Hebat orang ini. Maknanya niat pula InsyaAllah kalau Tuhan bagi sihat ya, tobat. Nak pergi masjid surah ni belajar sungguh. Wah sihat. Tak bagus. Dah mari juga lah. Jadi benda ni kesimpulannya serahlah pada Allah. Tengoklah diri kita, tengok kesalahan diri kita. Dan baiki diri kita. Jangan duk sibuklah baiki orang pun kita tak baiki kita baiki pun. Baiki diri kita, tengok kesalahan kita dan serah pada Allah. Terimalah apa yang Allah Ta'ala beri. Maknanya kalau buat kesalahan, cepat-cepat balik pada Allah. Jangan duduk dalam kesalahan. Jangan biarkan lalai. Jangan. Ilmu agama ni kata Imam Ghazali 3 hari. Dah cari kita tak mari 3 hari belajar. Marah aku nak mari. 3 hari je. Dia mari sakit hati. Lama-lama boleh membawa kepada hati yang mati. Wallahu a'lam. Kita sambung akan datang.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa guru kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa adik-adik kami, dosa ahli keluarga kami, dosa jiran tetangga kami, dosa orang yang kami kasihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatlah jemaah kami, berkatlah pelajar-pelajar kami, Allah, sama ada yang berada di sini atau yang berada di luar negara. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-Mu yang saleh, jadikanlah kami hamba-Mu yang dipelihara oleh-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami mengaku padamu, ya Allah, kami tidak mampu meninggalkan maksiat, ya Allah, kecuali dengan pertolongan-Mu. Tolonglah kami, ya Allah, dalam meninggalkan maksiat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mengaku padamu, ya Allah, kami tidak ada kekuatan untuk melakukan amal ibadat kepadamu, ya Allah. Ibadat kami banyak lemah, ya Allah, ibadat kami banyak lalai kepadamu, ya Allah. Peliharalah kami, tolonglah kami, bantulah kami, ya Allah. Jadilah berilah kekuatan kepada kami dalam melakukan amal ibadat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak ada ilmu, ya Allah, kami jahil, ya Allah, kami hina di sisimu, ya Allah, kami fakir, ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami, ya Allah, agar hati kami bergantung kepadamu sahaja, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan jemaah kami, ya Allah, yang hadir ke sini, andai kata mereka membawa dosa, ya Allah, jadikanlah mereka yang keluar daripada majlis ilmu ini, ya Allah, mereka mendapat pahala di sisimu dan diampunkan dosa oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah orang yang hadir dalam majlis ilmu ini terkesan hati-hatinya, ya Allah, sehingga ia ingin kembali kepadamu, ya Allah, dan ampunkanlah dosa orang yang menyampaikan ilmu ini, ya Allah, di atas kelalaiannya, ya Allah, di atas kelalaian hati ini, ya Allah, dan juga jemaah kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukalah pintu ilmu kepada kami, bukalah pintu amal kepada kami, bukalah pintu ikhlas kepada kami, bukalah pintu takwa kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selesaikan segala masalah kami, ya Allah, masalah yang berkaitan dengan dunia dan juga masalah yang berkaitan dengan akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, andai kata Engkau membiarkan kami, jadilah kami hamba-Mu yang rugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.